Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Mirzan Wai Firdaus bin Muhammad Senon. Salam kepada Ustazah Masturah. Saya merupakan wakil daripada kumpulan 2 dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang peranan falsafah pendidikan negara kepada jasmani, emosi, rohani dan intelek para pelajar. Kumpulan kami terdapat 4 ahli kumpulan. Yang pertama adalah saya sendiri. Nama saya Mirzan Wai Firdaus bin Muhammad Senon. Seterusnya adalah Nur Ain binti Ahmad Sabri. Yang ketiga adalah Amira Atrisha binti Azhar. Dan rakan kami yang terakhir adalah Nur Anisa binti Syahriman. Assalamualaikum, saya Nur Ain binti Ahmad Sabri dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu pengaruh falsafah terhadap jari pelajar. Dari sudut etimologi, perkataan falsafah diambil dari perkataan Yunani iaitu philo dan juga sophia. Perkataan philo membawa maksud cinta dan suka, manakala sophia membawa maksud hikmah, cintakan kebijaksanaan atau sahabat kepada kebijaksanaan. Apabila digabungkan kedua maksud tersebut, ia membawa makna suka atau cintakan hikmah. Dari sudut filosofi, perkataan falsafah bermaksud cinta kepada ilmu pengetahuan dan perihal mencintai kebijaksanaan. Semua usaha intelektual manusia adalah kerana mencintai kebijaksanaan. Falsafah secara umumnya bertujuan untuk mencari dan membuktikan kebenaran. Bukan itu sahaja, ia juga memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting. Pembangunan insan yang seimbang dan harmonis amat penting buat sesebuah negara. Ia merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ini dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan yang tinggi, berketerampilan serta dapat memberi sumbangan terhadap kesejahteraan buat individu, masyarakat dan juga negara. Peranan falsafah terhadap seseorang individu ialah ia dapat melahirkan individu yang seimbang melalui aspek pendidikan dari segenap sudut termasuk akademik dan kurikulum. Seterusnya, melalui falsafah ini dapat menyumbang kepada pembentukan moral insan yang mempunyai nilai kredibiliti yang tinggi. Usaha ini juga dapat melahirkan seseorang individu yang berilmu pengetahuan luas serta bertanggungjawab. Bukan itu sahaja, ia memfokuskan melalui pendidikan jasmani yang dapat melahirkan individu yang aktif dalam sukan dan akademik, mengembangkan potensi dalam bidang kesukanan dan mempunyai tubuh badan yang sihat yang dapat menyumbang tenaga dengan efektif. Seterusnya, peranan falsafah terhadap masyarakat ialah melahirkan masyarakat yang harmonis, seimbang, patuh serta percaya kepada Tuhan dan sentiasa berpegang teguh dengan amalan baik. Sebagai seorang masyarakat yang komited, hendaklah memahami konsep falsafah seiring dengan pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek yang mana dapat melahirkan insan yang seimbang. Seterusnya, konsep falsafah ini dapat mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Dengan memahami konsep falsafah ini, kepribadian yang baik dapat dipupuk dalam diri masyarakat yang dapat membendung jati diri yang teguh. Akhir sekali, peranan falsafah terhadap negara ialah dapat memberi impak positif kepada negara dari pelbagai aspek. Antaranya ialah melahirkan rakyat yang berpendidikan yang mampu membawa kepada perubahan dalam sistem pentadbiran negara. Rakyat yang berpendidikan ini dapat menghasilkan inovasi baru melalui idea dan cara yang unik dan kreatif yang dapat memberikan perubahan yang bermanfaat kepada negara. Falsafah ini juga berperanan untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Mirzan Wai Firdaus bin Muhammad Senon. Hari ini saya akan menerangkan tentang matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kepada individu. Matlamat kerajaan dalam pendidikan kepada individu adalah sangat jelas. Kerajaan mahu seseorang individu itu mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dalam menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Selain itu, seseorang individu itu juga hendaklah menjadi seseorang yang percaya dan patuh kepada Tuhan walau apapun agama yang dianutinya. Di samping itu juga, kerajaan menetapkan seseorang individu itu hendaklah mempunyai akhlak atau budi pekerti yang mulia sebagai seorang insan. Kesemua matlamat ini merupakan kayu ukur bagi menentukan sama ada seseorang pelajar itu seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Kendati pun begitu, berikut merupakan cara-cara yang saya dapat fikirkan tentang bagaimanakah kita dapat mencapai matlamat ini. Pertama, untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, kita haruslah menjadi seseorang individu yang suka dan rajin untuk menuntut ilmu baharu.
Pada era moden ini, terdapat pertambahan ilmu baharu disebabkan berlakunya kemajuan teknologi. Sebagai contohnya, ilmu tentang mata wang kripto, NFT, blockchain, saham dan ilmu tentang teknologi seperti telefon pintar adalah amat penting sekali. Kita haruslah mengambil tahu tentang perubahan yang sedang berlaku ini agar kita tidak menjadi insan yang terkebelakang. Falsafah pendidikan negara kepada masyarakat. Negara Malaysia mempunyai matlamat untuk melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab melalui pendidikan. Perkara ini jelas telah dinyatakan di dalam falsafah pendidikan negara. Sejak di bangku persekolahan lagi, kita telah diajarkan untuk menjadi seseorang yang bertanggungjawab di dalam hidup secara bermasyarakat. Segala tindakan yang kita ambil hendaklah difikirkan dahulu baik buruknya terhadap masyarakat. Sebagai contoh, di lebuh raya, kita hendaklah memandu mengikut had laju yang telah ditetapkan. Jika tidak, kita boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Selain itu, antara matlamat pendidikan kebangsaan juga adalah untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Matlamat ini diterapkan kerana negara Malaysia sendiri terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan Kadazan. Oleh itu, untuk mencapai kemakmuran, masyarakat Malaysia haruslah hidup bersatu padu, bersama dan saling menghormati antara satu sama lain. Sebagai contohnya, sewaktu hari perayaan sesebuah kaum itu tiba, maka kesemua pekerja dan pelajar di Malaysia akan cuti. Hal ini bertujuan bagi memastikan setiap kaum di Malaysia dapat menyambut perayaan mereka dengan gembira dan bahagia. Sekaligus melambangkan perpaduan yang tercipta. Sesebuah masyarakat yang hidup aman dan bersatu padu merupakan sebuah jaminan untuk negara tersebut berkembang maju di dalam aspek ekonomi. Jika sesebuah negara itu bergolak, maka ekonomi negara tersebut juga menjadi tidak stabil. Pelabur dari luar negara akan tidak berani untuk melabur di negara kita, seterusnya membuatkan negara kita ini mengalami krisis ekonomi. Di antara matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kepada negara adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai rasa tanggungjawab kepada negara. Maksud rasa tanggungjawab itu adalah sentiasa menjaga nama baik negara, berusaha untuk mengharumkan nama negara di mata dunia, menunjukkan budi pekerti yang baik sebagai rakyat Malaysia dan apa jua tindakan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada negara. Selain itu, maksud tanggungjawab juga boleh dikategorikan kepada tanggungjawab sebagai seorang pelajar atau pekerja. Seseorang pelajar hendaklah menjalankan tanggungjawab untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan rajin berusaha. Sementara, seseorang pekerja hendaklah amanah dan jujur dalam menjalankan tugas yang diberi dan tidak menerima rasuah yang boleh menghancurkan negara. Di samping itu, matlamat pendidikan kebangsaan kepada negara adalah untuk melahirkan insan yang berpendidikan dan bijak di dalam bidang yang dipelajarinya, agar kelak dapat membantu negara dengan cara memberi sumbangan idea yang bernas dalam usaha untuk menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Sumbangan idea tersebut boleh di dalam bentuk perancangan ekonomi, bidang teknologi, keuangan dan juga undang-undang. Seterusnya, matlamat pendidikan kebangsaan kepada negara juga adalah untuk memastikan kemajuan negara. Hal ini kerana melalui pendidikan, seseorang individu itu akan dapat memahami baik dan buruk akan sesuatu perkara. Seseorang yang berpendidikan juga akan dapat mengetahui dan mengamalkan perlembagaan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustazah Masura. Nama saya Amira Tusha binti Azhar. Saya akan meneruskan pembentangan topik seterusnya iaitu impak falsafah kepada individu. Rata-rata tahu bahawa pendidikan di Malaysia berkembang dengan pesat sekali dan terdapat pelbagai falsafah pendidikan yang telah dikemukakan di dunia. Salah satunya yang terdapat di Malaysia adalah falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK. Falsafah ini banyak memberikan kesan yang ketara bukan sahaja kepada perkembangan sistem pendidikan Malaysia, malah kepada individu itu sendiri. Impak utamanya adalah ia dapat membina tingkah laku seseorang individu untuk mempunyai kualiti yang tinggi seperti berakhlak mulia,
dan mengikuti peraturan, melahirkan individu yang berpegang teguh pada agama, serta yang ketiga, taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. So, selain daripada perkembangan kurikulum individu secara menyeluruh dan seimbang, impak yang boleh dilihat adalah seseorang individu yang berfalsafah dapat memupuk perpaduan dalam kalangan berbilang kaum serta memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu. So, individu yang benar-benar mengadaptasikan falsafah dalam kehidupan akan dapat mengubah sikap peribadi dengan pandangan dan visi yang positif terhadap dirinya sendiri. Okey, so seterusnya, impak yang dapat dilihat di dalam diri masyarakat di Malaysia yang mengadaptasikan falsafah dalam kehidupan adalah ia dapat melahirkan rakyat yang berakhlak mulia dan berketerampilan tanpa mengira peringkat umur. Selain itu, pengadaptasian falsafah dalam kalangan masyarakat telah pun melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab, boleh memenuhi kewajipannya sebagai seorang warga negara, melahirkan masyarakat yang progresif, mahir serta cekap dan melaksanakan tugas secara produktif. So, falsafah banyak memberikan impak yang ketara kepada masyarakat seperti melahirkan masyarakat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip hukum negara dan bersikap toleransi. Selain itu, impak yang paling penting yang dapat dilihat di kalangan masyarakat yang berfalsafah adalah golongan tersebut bukan sahaja boleh menerima dan memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi untuk perlembagaan, malah masyarakat tersebut setia kepada raja dan cinta kepada negara. Okay, so selain itu, falsafah juga turut memberi impak yang besar kepada perkembangan sistem pendidikan negara. So, unsur di dalam FPK ini memberikan penekanan yang lebih tinggi ke arah menjadikan pendidikan sebagai medium penting dalam memperkembangkan nilai-nilai murni. Akhir sekali, impak utama sistem pengurusan dan pembangunan kurikulum terarah kepada falsafah ini adalah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mentransformasikan Malaysia ke arah negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Syarimah dan saya akan ulaskan tentang kepentingan falsafah sejahtera. Kepentingan yang selari dengan konsep pendidikan Islam yang bermatlamat melahirkan insan yang beradab dan beramal dengan ilmunya. Dari keseimbangan, dari aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi iaitu jeri, empat perkara ini membantu melahirkan dan menjadikan seseorang individu itu boleh berfikir secara rasional. Kepentingan falsafah juga mengajar kita untuk menghormati agama satu sama lain seperti Kristian, Buddha dan lain-lain dan menjadikan seseorang yang sejahtera boleh mengimbangi sifat kompetitifnya dan merendahkan diri untuk bekerjasama demi mencapai kehormatan dan kemakmuran negara. Seterusnya, menjadi seorang insan yang bersejahtera adalah percaya wujudnya dan pencipta yang menghasilkan alam sekitar. Jika kita tidak percaya kewujudan alam sekitar ini, maka ia akan berlaku impak yang besar seperti ia boleh menghancurkan bumi ini sekelip mata. Dan pada masa yang sama juga, Allah telah memberi akal dan fikiran kita untuk berfikir secara rasional dan membuat pilihan yang baik supaya kita dapat memelihara dan bertanggungjawab dalam semua aspek kehidupan. Oleh itu, kita haruslah berbuat baik dengan sekeliling kita walaupun dengan tumbuhan ataupun haiwan kerana mereka juga adalah makhluk Allah dan supaya kita menjadi manusia yang sejahtera. Oleh itu, adab dan akhlak adalah cerminan dan kemegahan kepada seseorang itu. Jika seseorang itu menunjukkan akhlak yang tidak baik, maka ia akan memudaratkan hubungan silaturahim. Dan jika seorang itu menunjukkan akhlak yang mulia dan bersikap baik, maka ia akan sedar akan kesan perbuatan baik dan buruknya. Dalam aspek individu, kepentingan dalam diri sangatlah penting kepada setiap individu. Ia mencerminkan adab dan siapa diri kita yang sebenar, bukanlah hanya pada pangkat, kekayaan dan kelulusan kita. Maka hati kita tidak akan rasa tenang dan sejahtera sekiranya kita berlaku angkuh dan sombong. Dengan itu juga, kita haruslah menjaga hubungan silaturahim dengan baik dan mempunyai kekuatan mental dan fizikal supaya dapat tempur dengan segala dugaan dan diberikan jiwa yang tenang dan sihat. Dari aspek masyarakat pula, di Malaysia kita terdapat pelbagai jenis kaum iaitu agama Islam, Hindu, Kristian, India dan lain-lain. Oleh itu, kita haruslah menghormati antara satu sama lain supaya negara kita akan kekal aman dan damai. Jika masyarakat
mementingkan diri dan tidak mengambil berat antara satu sama lain, maka negara kita akan terasa kacau dan bilau. Kita tidak perlulah sombong dengan mana-mana agama kerana setiap kesusahan kita, mereka pasti akan tolong kita satu hari nanti. Dan adanya adab dan perpaduan dalam masyarakat, rakyat akan hidup dengan aman dan makmur. Yang ketiga pula adalah membina negara yang dapat menjamin perkembangan ekonomi dan teknologi. Oleh itu, kita sebagai rakyat kita haruslah mahir dalam pelbagai bidang supaya kita dapat menjadi modal yang inovatif terutamanya kepada anak muda ataupun generasi akan dapat membimbing negara maju dan ekonomi akan lebih canggih seperti negara-negara lain. Kesimpulannya, falsafah merupakan satu proses aktiviti seharian manusia yang mendorong kita untuk berfikir secara lebih matang dalam setiap perbuatan dan perlakuan kita, yang menggambarkan cara kita berfikir menggunakan akal fikiran. Kita boleh menilai sama ada keputusan kita ni baik ataupun buruk yang boleh diterima oleh masyarakat sekeliling. Falsafah Barat juga memainkan peranan penting kepada ilmu dunia, dan secara rasionalnya ia mengongsi pemikiran baru yang muncul dan menggantikan konsep-konsep orang lama. Akhir kata, pemikiran yang luas membantu kita berfikir secara matang dan menerima pendapat orang lain, kerana di muka bumi ini kita dapat belajar pelbagai ilmu dan pandangan yang dikongsi, dan segala ilmu yang dikongsi dapat memberi impak yang besar kepada seseorang itu.